Jadi, pengukuran. Okey, kita akan belajar pasal pengukuran pada hari ini. Jadi, dalam pengukuran dia ada dua subtopik. Kita ada kuantiti fizik dan penyiasatan saintifik. Okey, physical quantity and scientific investigation. Okey. Jadi, kita start dengan physical quantity dulu. Alright, physical quantity atau kuantiti fizik ni, sebelum korang belajar pasal kuantiti, korang kena tahu pengukuran tu apa. Okey, dalam fizik nanti, diorang akan tanya tau soalan-soalan macam definition. Okey, dia akan tanya benda-benda macam tu. Alright. Jadi, definition ataupun definisi untuk pengukuran, okey, ataupun measurement adalah ini. Okey, ini adalah definisi untuk pengukuran ataupun measurement. Kaedah untuk menentukan kuantiti fizik. Okey, kaedah untuk menentukan kuantiti fizik. So, sekarang ni, contohlah, katakanlah korang ada buku. Lepas tu korang nak tahu panjang dia. Kita pakai pembaris kan? Okey, buku kita akan ambil pakai pembaris. Jadi pakai pembaris tu, itulah dia pengukuran. Itu adalah measurement. Alright, so bila korang ada measurement, korang dah dapat dah kuantiti fizik. Jadi sekarang kita tengok dekat sini syarat kuantiti fizik. Yang tadi tu tak penting sangat, jangan risau. Okey, kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Contoh, pada suatu hari, korang rasa sedih. Tak tahu kenapa, tapi satu hari korang rasa sedih. Cikgu nak tanya, sedih tu boleh ukur tak? Oh, hari ni sedih saya 8. Boleh tak ukur kesedihan? Boleh ke tak ukur kesedihan? Okey, Arif kata tidak. Korang boleh chat dekat cikgu direct, korang boleh jawab dekat dalam grup tu. Dua-dua boleh. Okey, Fatina kata tak boleh ukur kesedihan. Okey, Syakir kata tidak juga. Ishraf kata tidak juga. Ramailah kata tak boleh ukur kesedihan. Okey, you cannot measure sadness. Gitu. Jadi, kesedihan tu kuantiti fizik ke bukan? Adakah sadness is considered as physical quantity? Ya ke tak? Tidak. Kenapa? Sebab lah tak boleh ukur. Sebab syarat dia kalau nak jadi kuantiti fizik, kita kena boleh ukur dia. So, kalau tak boleh ukur, bukanlah kuantiti fizik. Macam tu. Okey. Lepas tu, bila kita dah boleh ukur dia, dia kena ada dua, magnitude dan unit. Tapi yang itu kita hold dulu. Sekarang ni, soalan pertama kat sini, bulatkan semua kuantiti fizik. Circle all the physical quantities in the list below. Okay, so sekarang ni, cikgu label ni sebagai 1, 2, 3. Sebab korang tak boleh nak bulatkan kan? Bagi tahu cikgu. 1, 2, 3 yang mana consider sebagai kuantiti fizik? Out of 1, 2 and 3, which of the following is considered as physical quantities? Yang mana satu? Tengok sikit. Ada yang cakap 1, ada yang kata 2 dan 3, 2 sahaja. Cikgu nampak jawapan korang tau. Jangan risau, cikgu nampak jawapan korang. Walaupun tak sempat nak baca. Asfar tak cukup, tu baru 1. Yang mana satu antara 1, 2, 3 ni, adakah 1 sahaja, adakah 2 dan 3, 2 sahaja? Jangan percaya sangat jawapan kawan-kawan. Tentang kawan-kawan salah. Yakin dengan diri sendiri. By the way, jawapan dia adalah 2 dan 3. Kenapa? Sebab, again, kuantiti fizik yang boleh kita ukur. Jadi, kalau boleh ukur suhu, pakai termometer, kuantiti fizik lah tu. Okey. Kalau ketinggian, boleh ukur pakai pembaris, kuantiti fizik lah tu. Okey, macam itulah cerita dia. Jadi, kegembiraan tak boleh diukur. Jadi, dia bukan kuantiti fizik. Macam tu. Okey, sekarang kita tengok bahagian yang kedua. Ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia yang kedua adalah dia mengandungi magnitude dan unit. Magnitude dan unit. Korang jangan risau sangat. Perkataan magnitude tu nama je. Wow, magnitude. Tak ada. Dia sebenarnya nilai. Okey, magnitude means value. Magnitude maksudnya nilai ataupun value. So, kalaulah contoh, cikgu cakap panjang satu tali adalah 5 meter. Panjang satu tali adalah 5 meter. Nilai dia ataupun magnitude dia adalah 5. Itu je. Okey, magnitude dia adalah 5. Sebab tu kegembiraan tadi tak boleh jadi kuantiti fizik. Sebab di mana ada nombor. Di mana ada unit. Macam tu. Okey, unit adalah yang meter ni. Jadi 5 meter ni kita consider sebagai kuantiti fizik sebab dia ada nilai magnitude dan dia ada unit. Okay, jadi sekarang cuba kita tengok dekat sini.
Nyatakan magnitude dan unit bagi setiap kuantiti fizik di bawah. Okey, magnitude dulu. Magnitude dulu untuk semua ni. 1, 2, 3. Magnitude dulu. Berapa? Yang ni nak hantar kat cikgu boleh, fikir sendiri pun boleh. Kejap lagi cikgu tunjuk jawapan. Lepas tu korang fikir. Korang tengok sama tak jawapan kita? 3/3. Okey, soalan pertama cikgu adalah magnitude sahaja dulu. Jangan risau pasal unit. So, 2.5 kilogram, 15 liter, 10 meter. Semua tu apakah dia punya magnitude? Okey, so untuk yang pertama ni, magnitude dia adalah 2.5. Okey, untuk yang kedua ni, magnitude dia adalah 15. Dan untuk yang ketiga ni, magnitude dia adalah 10. So, soalannya ada 3. Jadi, daripada 3 ni, berapa korang dapat? 1/3, 2/3, 3/3. Dapat berapa? Okey, dapat 3/3 terbaik. Okey, again, tak kisah pun dapat berapa-berapa. Salah pun tak apa. Okey, sebab yang tak okey tu adalah tak cuba pun. Okey, kelas pertama kan, logik lah kalau salah. Okey, tak ada masalah. Okey, yang penting jawapan dia adalah magnitude. Magnitude tu adalah nombor-nombor untuk benda-benda ni lah. Kita ada 2.5, 15 dan 10. Jadi, baki dia adalah unit. Jadi, 2.2 kilogram ni adalah unit. Liter ni adalah unit. Meter ni adalah unit. Macam itulah cerita dia. So, habis bahagian yang ini. Sekarang, kita naik sikit. Okey. Cikgu nak tanya korang, pernah tak dengar unit, pernah tak orang kata kaki? Maksudnya panjang meja tu 5 kaki, 6 kaki. Pernah dengar tak? Okey. So, mana lagi selalu dengar? Kaki ke meter? Sebab meter pun panjang juga. Mana lagi selalu dengar? Kaki ke meter? Okey, boleh je mana-mana. Tapi nak bagi tahu. So, sebenarnya kaki dan meter tu dua-dua adalah unit. Tapi dalam fizik, unit yang kita pakai, kita lah maksudnya kita as in Malaysian. Sebenarnya satu dunia banyak pakai. Okey, kita banyak pakai metrik. Okey, kita pakai unit metrik. Okey, sebab kalau macam contoh dalam buku ke apa, kebanyakannya akan pakai unit metrik supaya senanglah nak compare. Cuba bayangkan buku ni pakai meter, buku ni pakai kaki. Jadi orang tak boleh nak imagine. Nilai dia dah berbeza. Okey, jadi cikgu nak bagi tahu unit, tadi kita dah belajar pasal unit kan? Jadi nak bagi tahu unit ni pula ada berjenis-jenis. Okey, ada unit metrik, ada unit imperial. So unit metrik ni adalah unit yang memang kita biasa pakai. Even waktu korang dekat lower form pun, korang banyak pakai dalam sains. Okey, meter, liter, kilogram, gram, celsius semua. Okey, tapi unit imperial adalah selain daripada itu. Jadi kalau dalam exam tanya, biasanya macam mana cara dia nak tanya? Dia akan tanya, antara berikut, yang manakah contoh metrik, yang manakah contoh imperial? Jadi korang hanya perlu tahu dia punya perbezaan lah. Okey, macam itulah ceritanya dekat sini. Jadi sekarang, kita tengok yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita tengok kuantiti asas. Okey, so kuantiti pula kita ada dua. Kuantiti kita ada dua grup. Okey, satu kuantiti asas dan terbitan, satu lagi skala dan vektor. Okey, kita ada dua grup. Kuantiti asas dan terbitan, skala dan vektor. Okey, jadi sekarang ni kita akan belajar pasal kuantiti asas dan terbitan dulu. Okey, dalam kepala korang bila cikgu kata perkataan asas, apa yang korang bayangkan? Apa yang korang bayangkan daripada perkataan asas? Tak fizik pun, cikgu tanya asas tu apa? Tengok sikit idea.
Asas tu asas lah, betul lah tu kan. Okey, basic. Dia punya asal dia. Dia punya asalnya kan. Asas tu yang biasa guna. Basic. Benda yang simple. Betul lah tu. Benda yang simple. Paling asas. Okey. So sekarang ni betul lah. Jadi sekarang ni kita tengok apa beza kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. So kawan kita kata tadi, kuantiti asas tu yang paling asas. Paling asas. Jadi definisi dia adalah kuantiti fizik yang tak boleh ditakrifkan dalam sebutan kuantiti fizik yang lain. Ambil. Physical quantities that cannot be defined in terms of other physical quantity. Itu definisi sebenar dia. Okey, sekali lagi nak remind kepada pelajar-pelajar terutamanya yang baru masuk, nak bagi tahu. Fizik dalam fizik SPM lah. Dia bukan tanya kira-kira je tau. Dia tanya definisi juga. Okey, dia tanya definisi. Jadi boleh je dalam exam dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti asas dan jawapan korang kena macam ni. Kuantiti asas adalah kuantiti fizik yang tak boleh ditakrifkan dalam sebutan kuantiti fizik yang lain. Okey, tapi untuk hari ni jangan risaulah pasal definisi ni. Cuma cikgu nak bagi tahulah benda tu untuk korang tahu. So, apa maksud benda ni? Maksud dia senang cerita, ukur terus dapat. Lebih kurang macam tu. Contohnya, kalaulah kita ada buku, kita nak tahu panjang buku ni. Kita kena buat kira-kira ke letak je pembaris? Kalau kita nak tahu panjang buku tu, letak pembaris terus dapat ke ataupun lah kena buat matematik dulu baru dapat? Yang mana satu? Kalau kita nak ukur panjang ataupun length of a book, apa yang kita kena buat? Adakah kita kena kira-kira, okey ada formula untuk panjang ataupun letak je lah pembaris? Letak je pembaris. So, bila kita letak je pembaris, kan, kita terus dapat. Jadi, itu adalah kuantiti asas. Jadi, panjang adalah kuantiti asas. Length is a base quantity. Kenapa? Sebab ukur terus dapat. Okey, tapi kalaulah cikgu cakap, okey, so kita ada buku tadi, okey, dah pakai pembaris, dapatlah sini adalah berapa banyak buku? Katakanlah 10 meter. Amboi besarnya. Tak apalah, bayangkan je lah 10 meter. Lepas tu kat sini 2 meter. Okey, daripada 2 ni kita boleh cari luas. Okey, sekarang cikgu nak tanya, luas ataupun area, boleh terus dapat ke kena kira dulu? Luas ataupun area terus dapat ke ataupun ya kita kena kira dululah baru dapat luas. Kita kena kira dulu baru dapat luas. Jadi luas tu bukannya ukur terus dapat. Okay, the area you do not just measure and then you just get the value. You have to calculate. Jadi luas ni kita kira sebagai apa? Terbitan ke asas? Base ataupun derive? Soalan cikgu adalah luas ataupun area ni kita kira sebagai apa? Derive ke ataupun base? Terbitan ataupun asas? Bagus. So jawapan dia adalah terbitan. Okey, asas luas ataupun area adalah terbitan ataupun derive. Kenapa? Sebab kena kira dulu baru dapat. Okay, jadi sekarang cikgu gerak dulu. Kita tengok ke depan. Kita kena gerak kat sini. Okey. So kuantiti asas adalah kuantiti yang memang tak boleh dapat daripada cara lain. Dia memang ukur dapat. So dekat sini, okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang 7 ni je. Cikgu bagi tahu. Korang tak payah macam yang mana satu asas ya tak. 7 ni adalah asas. Selain dari 7 ni, bukan asas. Okey, bukan asas. So kalau bukan asas, terbitan. So 7 ini sahaja. Ini adalah di antara benda yang korang kena hafal lah. Okey, 7 ni sahaja adalah kuantiti asas ataupun base quantity. Okey, sekarang cikgu ajar. Panjang dia punya simbol adalah L. Okey, panjang simbol dia adalah L. Jisim, unit dia adalah meter. Jisim adalah M dan kg. Okey, cikgu tahu ramai yang antara korang ada yang beli buku, ada yang tak beli buku kan? So yang tak beli buku, yang beli buku tu boleh tulislah dalam buku.
Yang tak beli, tolong kejap lagi bila cikgu habis ni, tolong screenshot sebab kalau korang masuk kelas esok, tak ingat benda ni, tak boleh nak buat dah esok. Okey, jadi bagi cikgu tulis dulu. Suhu adalah T. Apa unit SI untuk suhu? What is the SI? SI tu standard lah, standard unit untuk suhu. Apakah unit SI untuk suhu? Bagus. Tak, biasanya orang salah. Korang belajar kat mana sains Unit dia adalah Kelvin. Belajar kat mana sains Tak, biasanya form 4 baru masuk dia macam semua Celsius. Okay, bagus, bagus. Okay, so sekarang jawapan dia adalah Kelvin. Okay, arus elektrik, simbol dia adalah I. Yang tadi ni L tau, ni I. Cikgu letak ni lah dulu kot, bagi senang. Dan putar saya pakai huruf besar ke huruf kecil kejap Okay, cikgu tak jumpa pula. Tapi tak apa. Kita letak L huruf besar dulu supaya senang nak tengok dan bezakan dia dengan huruf I. Okay, so untuk arus, yes, dia ampere. Okay, keamatan berluminosity adalah intensity IV. Macam tu. Itu adalah IV. Simbol dia adalah CD. Okay, panjang. Kenapa panjang ada dua? Bagi masuk arus. Bagi masuk time. Itu yang kurang. Kurang. Salah. Ada dua ni. Masa. Okay, simbol dia adalah T. Saat. Kuantiti bahan adalah N. C. Mol. Okay. Tolong screenshot ni dulu supaya untuk next class, keamatan berluminosity tu boleh bayangkan terang tak terang lampu. Macam contoh lampu tu sangat terang, korang boleh imagine keamatan berluminosity dia tinggi. Okay. Alright, so screenshot je. Dah screenshot cakap kat cikgu. Siapa yang ada buku, salin lah. Tapi yang tak ada tu, screenshot je. Supaya esok, bolehlah nak revise ke apa. Okay, dah Atau tangkap gambar, tak kisahlah. CD tu kandela. CD tu nama panjang dia adalah kandela. Dia adalah unit untuk keamatan berluminosity. Keamatan berluminosity tu adalah terang tak terang sesuatu sumber cahaya tu. Kalau lampu tu terang, lebih kurang macam tu lah. Kita kata keamatan dia tinggi. Macam tu. Okay, so CD tu adalah nama panjang dia kandela. Tapi unit dia, singkatan dia adalah CD tu. Okay, so dah Jadi sekarang, ini adalah kuantiti asas. Okay, so unit tu semua kena ingat. Jadi sekarang, jom kita tengok dekat sini. Nyatakan sama ada kuantiti dekat bawah ni adalah asas ataupun terbitan. Okey, kejap. Cikgu letak nombor 1, 2, 3, 4. Okey, bagi tahu cikgu siapa kuantiti asas. Which one? Bukan which one lah. Out of these four, yang mana kuantiti asas ataupun base quantity? Length, volume, speed and temperature. Okey, bagus. Again, betul, salah, tak ada masalah. Yang penting cuba. Daripada sekarang cuba. Okay, bagus. Alright. Jadi, kuantiti asas ada 7 tadi kan? Okay, korang kena hafal lah. Kalau cikgu tips dia, Pak G masuk arus amat kuat. Pak G masuk arus amat kuat tu adalah cara nak hafal lah. Tapi tak apa, yang tu nanti korang dah screenshot kan? Nanti tengok dulu. So, kuantiti asas ada dalam ni, ini dan ini adalah asas. Okay, so panjang dan suhu. Jadi kuantiti terbitan adalah laju dan isi padu. Okay, habis dekat situ. Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Okay, antara berikut yang manakah simbol bagi kuantiti asas? Unit, dia unit tapi simbol unit bagi kuantiti asas untuk SI unit. So, A, B, C, D yang mana?
Okey, bagus. So untuk soalan ni jawapan dia Allah. Jawapan dia adalah C. Okey. Kalau nak ikutkan Celsius adalah unit untuk suhu, kan? Temperature. Tapi masalahnya unit untuk suhu yang SI okey adalah Kelvin. Soalan ni tanya pasal SI. Jadi jawapan dia adalah CD lah kandela iaitu unit untuk keamatan berluminosity tadi. Macam itulah ceritanya dekat sini. Okay, dah habis. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Derive quantity ni maksudnya yang ada formula. Boleh bayangkan macam tu? Yes. Boleh bayangkan yang begitu. Okay. So, soalan ni jangan jawab semua dulu. Satu-satu. Dalam ni kita ada buku-buku yang disusun. Lepas tu kita letak pembaris. Dapatlah benda ni 0.8 meter. Jadi dengan mengukur 0.8 meter ni, okay, when you measure 0.8 meter ni, sebenarnya kita measure apa? Apakah kuantiti fizik yang diukur? Kita sebenarnya ukur apa? Basically itulah soalannya. Kita dah ukur 0.8 tapi 0.8 tu apa? Dia mewakili apa? Dia tak tanya jenis. Dia tanya, maksud cikgu, okay, ada kawan kita jawab base quantity. Betul lah, benda tu memang base. Tapi bukan tu soalan dia. Soalan dia basically tanya 0.8 meter tu apa? Kuantiti apa? Apa yang kita ukur sebenarnya? Apa yang kita dapat 0.8 tu? 0.8 meter tu adalah dia punya panjang. Okay, sebab dia tak tanya jenis. Okay, dia kata kuantiti fizik yang diukur tu apa? Apa kuantiti yang kita ukur kat sini? So, yang kita ukur dekat sini adalah dia punya panjang. 0.8 tu adalah dia punya panjang. Macam tu. Okay. Nyatakan magnitude kuantiti yang diukur. So, apa jawapan kita dekat sini? Dia minta magnitude. Kalau jawab tinggi betul ke? Sebaik-baiknya jawab panjang. Kenapa? Sebab memang kuantiti walaupun tinggi, tinggi tu sebenarnya sejenis panjang. Macam itulah. Okay, so dia punya magnitude adalah 0.8 sebab soalan minta magnitude. Jadi kena hati-hati, dia tak minta unit sekarang. Dia tanya magnitude. So magnitude adalah nombor. Nombor dia adalah 0.8. Jadi apakah unit SI untuk benda ni? Apakah unit SI untuk benda ni? Okay, unit SI dia sebab 0.8 M. Jadi 0.8 tu magnitude-nya. Jadi unitnya apa? Unit dia adalah meter. Okay, unit dia adalah kita punya M tadilah. Alright. So, kat sini. Okay, ataupun meter lah. Meter. So, jawapan yang terakhir. Kuantiti fizik dA, maksudnya apa yang kita dapat tadi tu, adakah dia kuantiti asas atau terbitan? Is it a base quantity or a derived quantity? Panjang. Dia termasuk dekat bawah mana? Asas ke ataupun derive tadi? Base ataupun derive. Yes, dia salah satu daripada 7 yang asas. Macam itulah ceritanya. Habis dekat bahagian ini. Okey, sekarang. Sebelum kita sambung yang seterusnya, cikgu nak tanya dulu, sekarang kita macam mana ni? Fizik macam mana? Katakanlah, 1 tu macam wow, senangnya, sangatlah senang. 7 macam wow, susahnya, sangatlah susah. Kat mana kita? 1 tu sangat senang, 7 tu sangat susah. Apa perasaannya? Setakat ni lah. Baru suku, sabar dulu. Okey, kat mana kita? Boleh je berapa-berapa. Ni korang lah rating diri sendiri. Apa perasaannya setakat ni. Rakaman ni dekat YouTube. Rakaman nanti akan ada di YouTube. Cari Cikgu Sophie. CGSOPI. Okey, so. Habis kat sini. Jom kita tengok bahagian seterusnya. Okey, sekarang kita dah start upgrade sikit. Tadi tu macam relax-relax lagi kan. Okey, sekarang kita upgrade sikit. Sikit je upgrade. Oh, by the way, kelas kita kan sejam setengah. 3 sampai 4:30. So, tengah-tengah kelas tu kita akan ada rehat. Rehat sekejap. Okey, lepas tu kita akan sambung balik. Dan habis akan ada quizzes. Okey, dah habis akan ada quizzes. Macam itulah. Okey.
Tak adalah kok ada yang nak pergi tandas ke, ada yang nak berehat kejap ke, cikgu bagi tahu siap-siap lah. Kejap lagi ada rehat. Okay. Jadi, kita dah tahu pasal kuantiti asas tadi. Kita dah tahu semua unit dia. Okay. Panjang kita dah tahu dia adalah kuantiti asas. Okay. So, simbol panjang adalah L. Cikgu dah check dah dalam kutat. Dia L kecil. Panjang adalah L. Disebabkan dia kuantiti asas, dia tak ada formula. Unit dia adalah meter. Okey, panjang. Simbol dia adalah L. Unit dia adalah meter. Settle. Masa, simbolnya adalah T. Time. Unit dia adalah second. Selesai. Senang. Okay, sekarang cikgu nak tanya kat korang satu benda. Laju bukan kuantiti asas. Dia adalah kuantiti terbitan. Jadi, simbol untuk laju, sekejap teks pakai S ke V? Sabar. Sebenarnya kan bila korang masuk bab 2, tiba-tiba banyak je simbol dia yang dah berubah. Bila korang masuk bab 2, tiba-tiba simbol dia banyak yang berubah. Jadi, kat sini follow je dulu. Nanti masuk bab 2, cerita lain. Okay, dia guna velocity, speed. Bolehlah speed. Okay, speed dan velocity kita, ni sebenarnya velocity. Tapi tak apalah. Okay, speed. Letak dulu. Okay. Alright. So, formula dia adalah jarak bahagi dengan masa. Okay, sekarang ni adalah formula. Korang buat masa ni tak payah hafal tau. Jangan risau. Macam mana datang. Tak ada. Ni cikgu bagi tahu. Jangan risau pasal ni. Okay. Cuma L ni adalah asas. T adalah asas. Statement tu faham tak? Laju, formula dia L bahagi T. L ni asas. L is a base quantity. T pun base quantity. Had tu faham tak? Okay. Alright. Jadi sekarang ni, bila tengok dekat ayat yang seterusnya, dalam kolom seterusnya, dia kata formula dalam sebutan kuantiti asas. Formula in term of base quantity. So, dekat sini tak ada apa-apa perubahan. Dia still L per T. Okay, dalam ni tidak ada apa-apa perubahan. Dia masih lagi L per T. Kenapa? Sebab L tu memang dah asas. Tak boleh nak pecah dah. Okay. T pun dah asas dah. Tak boleh nak pecah lagi. Okay. Jadi, sekarang ni cuba bagi tahu cikgu. L ni, unit dia adalah M. Kan, jarak unit dia adalah meter. T, unit dia adalah S. Korang belajar indeks kan dalam matematik? Korang dah belajar indeks kan? Jadi, bila korang belajar indeks, bila L bahagi dengan T, M bahagi S. Jadi, M bahagi S ni jadi apa? Dalam indeks, korang belajar bila M bahagi dengan S, dapat apa? Ini topik indeks. Dapat apa? Okay. Siapa yang tak tahu mes ni cikgu bagi tahu, korang akan dapat MS negatif 1. Okay. MS negatif 1. Oh, alang-alang. Cikgu nak remind. Pelajar, bila korang masuk fizik, okay, kadang-kadang pelajar dia sangkut bukan sebab fizik tau. Dia sangkut sebab matematik. So, sementara korang ada seminggu, 2 minggu. 2 minggu sebelum masuk form 4 ni, cikgu sangat galakkan. Pergi dekat internet, cari latihan-latihan algebra, latihan asas matematik. Kadang-kadang pelajar memang tak okey fizik bukan sebab tak okey fizik. Fiziknya pandai. Tapi bila M bahagi S tak tahu nak buat apa. Okey, jadi 2 minggu tak apalah. Tak apa. Kalau dah sedar kekurangan tu, okey, 2 minggu ni gunakan masa untuk buat benda ni. Okey, buat benda ni as in pandai ke algebra. Okey, so jawapan dia adalah MS negatif 1. Kenapa? Sebab bila kita bahagi, okey, kalau bahagi tu bawa naik atas, dia akan jadi negatif. So, M bahagi S jadi MS negatif 1. Okey, kalau contoh X bahagi Y, dia akan jadi XY negatif 1. Kalau X bahagi Y kuasa 2, dia akan jadi XY negatif 2. Macam tu. Okey, alright. Habis kat situ, tak apa. So, MS negatif 1 ni, itu adalah unit dia dan dia tak ada unit lain. Memang unit dia adalah MS negatif 1. Okay, so ada tak yang perlu cikgu ulang dekat? Ada siapa-siapa? Okay, siapa yang perlu cikgu ulang untuk laju ni?
Untuk speed ni, ada tak siapa-siapa yang perlu cikgu ulangkan? Okey, tak ada So kalau tak ada, kita masuk yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah pecutan. So pecutan, simbol dia adalah A. Okey. Simbol, formula untuk pecutan adalah V bahagi dengan T. Okey, sekarang V dengan T. V itu asas ke terbitan? V asas ke terbitan? V itu adalah laju tadi. V itu adalah laju tadi. So dia asas ke terbitan? Ni sebenarnya hal laju. Better lah. Okay, V itu adalah asas ke terbitan? V itu adalah terbitan. It is a derived quantity kan? Bagus. Jadi bila soalan kolom seterusnya cakap formula dalam base quantity, korang tak boleh pakai V. Okay, sebab apa? Sebab V itu terbitan. Jadi V ni kena pecahkan dia. Okay, sekarang ni V ni adalah L bahagi dengan T. Okay, L bahagi dengan T. Tapi ini baru V. Okay, bila L bahagi dengan T, bahagi lagi dengan T, sebenarnya dia adalah L bahagi dengan T kali dengan T. Okay, cikgu ulang kejap just in case. Cikgu ulang yang tu. V tu adalah L bahagi dengan T. Okay. Tapi masalahnya ini adalah V sahaja. Padahal dalam formula tu, formula dia adalah V bahagi dengan T. So, L bahagi dengan T, bahagi lagi dengan T, sama maksud dia dengan L bahagi dengan T, tapi dengan T. Okay? Dapat tak? So, nampak tak matematik dia kat sini? Jadi kata kalau orang tu macam dia, indeks dia tak okey kan? Dia macam lah, kenapa pula? Itu sebab matematik tu penting. Cikgu bagi tahu, bukan nak kata apalah korang tak tahu. Tak, nak bagi tahu ni supaya nanti bila masuk bersedia. Kurang satu halangan. Kalau nak susah tu biar fizik yang susah. Bukan susah sebab matematik. Okay? Anyway, T adalah M. L adalah M. T kali T adalah T kuasa 2. Kita buat satu-satu. Ni L. Ni T kuasa 2. Jadi apa unit kita? Apa jadi pada unit kita? Cuba tengok. Okay, bagus. Ada yang betul, ada yang salah, tak ada masalah. Bagus, semua orang bagus. Okay, so just ingat L ni adalah meter, kan? T ni adalah saat, tapi square, so second square. M bahagi dengan second square, dapatlah MS negatif 2. Dan dia tak ada unit lain. Dia masih lagi MS negatif 2. Macam tu. Okay, sekarang. Jisim adalah M. Okay, dan disebabkan dia adalah kuantiti asas, kita tak ada unit lain lah, dia kg je. Dia tak ada pengiraan, so dia terus kg. Okay, sekarang momentum, simbol dia adalah P. Kenapa tu biar nanti korang akan belajar lah. Tapi formula dia, cikgu nak cakap, formula dia adalah M kali dengan V. Okay, di mana V tu adalah yang tadi. Jadi sekarang ni, dalam kotak ni, cuba bagi tahu korang nak isi apa. Maksudnya, formula dalam sebutan kuantiti asas. Maksudnya M dengan V tu, kalau ada terbitan, kena pecah dulu. Kalau ada derive, in the M times V, if there is a derived quantity, you have to split first. Okay? Simplify first until you get the base quantity. Kecilkan sampai dapat kuantiti asas.
Okey, apakah dia punya? Dekat sini. Tak apa, buat dulu. Salah tak ada masalah. Buat je. Tengok sikit. Yang hantar public jawapan tu cikgu tak boleh lah bagi tahu betul ke salah tau. Sebab nanti kan bagi tahu kan orang lain tahu pula. Fatina betul. Sebab PM tepi. Sebab soalan kita adalah bukan unit. Soalan kita tanya pasal formula tapi dalam kuantiti asas. Okay, Syakir betul. Aiza betul. Iris betul. So korang, kita tahu bahawa M darab V, tapi V ni adalah terbitan. V, velocity is the, apa perkataan dia? Kuantiti terbitan. Derived quantity. Dan kita tahu V ni sebenarnya L bahagi dengan T. Jadi, dia adalah M kali dengan L per T atau M kali L bahagi dengan T. Macam itulah, sama je lah benda ni. Jadi, sebab soalan minta formula, dia belum lagi minta unit. Dia masih lagi minta formula, belum lagi minta unit. Jadi, korang kena pecahkan dia. Okay. So, ini formula yang sebenarnya, M darab V. Tapi, M tu asas, base quantity. So, kita biarkan dia. Tapi, V tu adalah L bahagi T. So, kita kena pecahkan dia. Jadi, benda ni lah. Daripada situ, unit dia. Try. Apakah dia punya unit? Okay, Aiza tak lengkap. Tengok betul-betul semua tu dah sebut belum? Yang ada dalam formula tu. Okay, Iris betul. Asfa betul. Fatina check betul-betul. M tu apa? L tu apa? T tu apa? Check satu-satu unit dia. Okay, maksudnya korang kena tahu M ni unitnya apa, L ni unitnya apa, T ni unit dia apa, lepas tu susun balik. Kalau darab, tulis je macam biasa. Kalau bahagi, dia ada negatif 1. Okay, Arisa betul. iPad betul. Gitulah nama pelajar. Okay, Syakir betul. Cuma dalam exam kita tak perlu buat darab macam tu dah. Kita letak dia sebaris je. Maksudnya, okay. Cerita dia macam ni. Okay, kejap. Arif, cuba tengok. M tu unitnya apa? Sebab M yang dalam formula ni, M dalam formula ni bukan meter. M tu adalah jisim. So, M tu apa unit dia? Cuba tengok. So, okay, dia betul. Fa betul. Okay. Maksud cikgu macam ni. M adalah kg kan? Korang tak boleh sebab tu kena bezakan simbol dengan unit. Tu lagi satu. Simbol dengan unit bukan benda yang sama. Bila kita cakap unit, korang kena pakai unit. Walaupun kadang-kadang ada dalam simbol. Kadang-kadang ada dalam unit. Dia bukan benda yang sama. Bila dalam formula, kita pakai simbol. So, M dekat sini adalah M yang jisim sebagai simbol. Jadi, unit dia adalah kg. Okey, dia bukan meter. M ni bukan meter. M ni adalah jisim. So, unit dia kg. L ni adalah panjang. So, unit dia adalah M. T ni adalah masa. So, unit dia adalah S. Jadi, yang duduk sebelah-sebelah, yang darab, kita darab je lah. So, bila darab, kg darab M. Tak payah letak darab dah. Sebab bila dalam unit, kita letak macam ni je, kgm. Rapat tak apa. Okey, tapi S tu bahagi. So, S negatif 1. Macam tu lah. kg, ms negatif 1, dia tak ada unit lain. Dia memang macam tu. Okay. So, just in case lah kalau ada yang nak tanya lagi, nak minta repeat. Point cikgu adalah, first, kita formula, buat masa ni korang jangan risau cikgu formula macam ni. Sebenarnya exam dia bagi je formula. Cuma untuk form 4, kadang-kadang awal tahun, tak ada formula diberi. So, take note lah. Tapi point dia, momentum, formula dia MV. Tapi bila dia minta dalam kuantiti asas, kita kena pecahkan yang mana
derive. Yang mana terbitan kita kena pecahkan. So V tu sebenarnya L bahagi T. Jadi bila kita combine balik semua, dia jadi M kali L bahagi T. Tapi ingat M ni simbol. Di mana unit dia adalah kg. L adalah length, unit dia meter. So kg kali M dapatlah kgm. Tak habis lagi sebab kita bahagi dengan S. So dapatlah S negatif 1. Okey, boleh ke kita kat sini? Okey lagi? Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa di sini? Dia dah start susah ke macam biasa-biasa je? Kan tadi awal-awal cikgu tanya, cikgu tengok banyak yang satu, senang. Jadi sekarang dia dah start ke susah ke macam alah. Okey lagi ni. Tak ada belum start lagi memang tak susah pun sebenarnya. Biasa-biasa je. Siapa belajar dapatlah. Belajar boleh je. Okey, so habis dekat situ. Jadi, sebenarnya kita ada lagi satu muka surat tapi tak apa. Kita akan berehat dulu sebab dah separuh kelas. Okey. Kita akan sambung balik dalam pukul 3.4. Sekejap, tipu. Ni 3.45 dah. Pukul 3.52. Spesifik. 3.52 kita sambung semula ya. 3.52 kita sambung semula. Okey, bye.
Okey, dah. Mari kita sambung semula. Siapa yang dah kembali, boleh kita sambung. Okey, terbaik anak-anak. Jadi, kita akan sambung dengan bahagian yang seterusnya. Okey, second part. Masih lagi subtopik 1 by the way. Masih lagi subtopik 1. Okey, kalau berdasarkan yang kita tengok tadi, which is this one. Okey, kuantiti fizik ni boleh pecah kepada 2 grup. Okey, 4 lah sebenarnya. Tapi dia punya pecahan adalah kuantiti fizik first group ni. Okey, kuantiti fizik first group adalah kuantiti asas terbitan base dengan derive. Okey, yang kedua adalah grup nombor 2 iaitu skala dengan vektor. Scalar quantity and vector quantities. So, apa beza diorang dan apa maksud diorang? Kat sini. Kuantiti fizik, kalau skala, okay, if it's a scalar quantity, it is a quantity that only has magnitude. Maksudnya nombor sahaja. Okay, nombor sahaja. Tapi kalau vektor, dia ada nombor, magnitude dan arah. Okay, so vector quantity atau quantity vector is a physical quantity that has both magnitude and direction. Okay, kalau skala nombor sahaja, kita tak kisah arah mana. Tapi kalau vektor, kita kisah arah mana. Contoh, gambar nombor 1. Bila kucing ni bergerak 5 meter, kita tahu tak dia gerak arah mana? Kita tahu tak dia ke kiri ke kanan ke atas bawah? Tahu tak? Arahannya adalah 5 meter. Macam cikgu lah suruh, korang jalan 5 meter, nak pergi mana ni? 5 meter ke mana? So, tak tahu. So, bila tak tahu, kita hanya tahu nombor sahaja. We only know the magnitude. Jadi, skala ke vektor? Jadi, skala ataupun vektor kalau dah gitu keadaannya. Dia kira sebagai skala. Kenapa? Sebab kita hanya tahu dia punya nombor. Tetapi, kalau tengok situasi yang ni, kucing ni specifically 5 meter ke kanan. 5 meter tu nombornya lah. Tapi kita tahu bila dia bergerak ke kanan, itu adalah arah kita. That is the direction. Jadi, 5 meter ke kanan, maksudnya itu adalah vector quantity. Jadi ini dia suka tanya juga. The definition. Okay, dia suka tanya. So, take note lah. Okay, sekarang. Kita tengok kat sini. Okay. Example ni nanti lama-lama bila korang dah belajar banyak, okay, korang akan ingat lah. Jadi buat masa ni kalau macam macam mana nak ingat jarak laju semua ni, janganlah risau. Nanti korang akan ingat. Tapi cikgu cadangkan screenshot jap. Sebab kan kejap lagi ada quizzes. Jadi kalau quizzes tu, cikgu tanya, lepas tu korang tak ingat, macam nak jawab kan? So tengoklah dulu. Okay, screenshot sekejap. Ini adalah contoh-contoh. Okay, jadi jarak, laju, luas semua tak ada arah. Tenaga, temperature, mass. Oh, by the way, ini Ni pecahannya. Macam itulah. Just in case tak tahu. Belah kiri tu pecahannya adalah untuk skala kuantiti. Belah kanan adalah untuk vektor kuantiti. Okay. Jadi apa maksud momentum? Apa maksud displacement? Apa beza laju dan hal laju? Itu korang akan belajar dalam bab 2. Okay. Yang penting ni lah benda-bendanya. Alright. Oh, soalan bocor. Rasanya dalam quizzes, cikgu letak unit untuk berat. Apa unit untuk berat? Saja je lah. Sebab cikgu dah letak dalam quizzes tadi. Cikgu tak nak padam. So, apa unit untuk berat? What is the unit for weight? Apa unit untuk berat? What is the unit for weight? Bagus. Unit SI dia adalah, Tilo betul. Unit dia adalah Newton anak-anak. Kan kita rasa macam kg kan? Tapi tidak. Sebenarnya unit SI untuk weight adalah Newton. Sebab yang korang tengah bayangkan kg tu adalah G-sim ataupun mass. Okay? Ini jangan risau. Sebab apa? Sebab macam cikgu kata, beza. Apa beza cikgu? Berat dengan mass semua ni. Ini korang akan belajar dalam bab 2. Cikgu saja je bagi tahu sebab dalam quizzes ada, nanti korang tak fair pula kan? Tak ajar tapi tiba-tiba tanya. So cikgu bagi tahu soalan bocor lah ni. Okay, berat unit dia adalah Newton. Anyway, point dekat sini adalah kuantiti skala adalah kuantiti yang dia hanya ada nilai sahaja. Okay, physical quantity that has only magnitude. Tapi kalau vector, dia ada magnitude dan arah. Okay, habis dekat situ, jom kita tengok yang seterusnya.
Okey, ni tak lah, ini kita skip dulu. Kita masih ada esok, jangan risau. 1.2. Okey, kita tadi dah habis subtopik 1.1. Okey, dalam subtopik 1.1 kejap Apa yang kita belajar? Kita belajar pasal kuantiti fizik tu apa. Okey, lepas tu kita belajar jenis-jenis dia. Kita belajar ada asas, kita belajar pasal terbitan. Okey, derive and base. Lepas tu base tu pula kita belajar cara nak dapatkan dia punya unit. Okey, ini adalah 1.1. Okey, dalam 1.2, kita akan belajar pasal penyiasatan saintifik. Tapi, dia tak sama macam yang korang, dia sebenarnya sama. Tapi kita dah, sebab korang dah belajar, kita tak belajar. Kan korang belajar pasal membuat pemerhatian, hipotesis. Itu kan penyiasatan saintifik. Tapi benda tu, dia tak fokus dekat form 4 sebab dah belajar. Jadi yang dia buat dekat form 4 adalah macam mana cara kita nak analyse data kita. Okey, penyiasatan saintifik dalam form 4 banyak fokus cara nak analisis graf. Maksudnya kita dah ada data, kita buat graf. Daripada graf tu, kita boleh kena buat 5 benda. Kita kena belajar 5 benda. Interpolasi, ekstrapolasi, hubungan, gradient dan luas. Cikgu hampir pasti interpolasi korang dah pandai, ekstrapolasi korang dah pandai. Kalau tak percaya, jom kita tengok apa itu interpolasi. Okey. Dalam graf ni, kat sini. Semasa X adalah kosong, berapa nilai Y? When X is 0, what is the value of Y? Daripada graf pertama tu. Dia dekat asalan. Jadi kalau X tu kosong, Y tu kita panggil apa tu? Okey. Y tu kita kira sebagai kosong juga kan? Sebab dia start daripada asalan. Itulah interpolasi. Itulah interpolasi. Maksudnya korang dah ada graf tu, baca je lah. Dah ada satu, dapatkan lagi satu. Maksudnya dalam cerita ni, dah ada X, dapatkan Y. Itu maksud interpolasi. Okay. So, kalau dalam graf ni juga, bila X tu 3, berapa Y kita? Bila X tu 3, berapa Y kita? Okay. X kita 3, Y adalah 2. Interpolasi lah tu. Last sekali, kalau Y 4, kali ni dia bagi Y dulu. So, kalau Y nilai dia adalah 4, berapa nilai X? Okay, kita baca je lah daripada graf tu kan. So, yang baca-baca daripada graf ni, ini namanya interpolasi. So, bila Y adalah 4, okay, by the way, just in case ada yang tak tahu nak baca, mari sini cikgu ajar. Kalau yang 3 tadi kan, okay, X adalah 3. Apa yang korang buat adalah cari graf. Graf kat sini. Dia suruh cari Y. Pergi dekat Y. Macam tu. Jadi Y adalah 2. Dalam ni, yang bawah ni, dia bagi Y dulu. So, Y adalah 4. Nak buat apa? Pergi dekat graf. Sampai dekat garisan graf, dia suruh cari X. Pergi dekat X pula. Jangan sengit-sengit. Jangan tiba-tiba menyengit macam ni. Jangan. 90 darjah macam tu. So, ini adalah 6. Okay. Soalan nombor 2. Kalau X adalah kosong. Ini mencabar sikit. So, kalau X adalah kosong, berapa Y? If X is 0, what is Y? Okay, bagus. Again, betul salah tak ada masalah. Yang penting buat, kan? Okay. So, kat sini, kalaulah kita punya X tu adalah kosong, okay, Y kita adalah 2. Kenapa? Sebab bila nilai dia kosong, dia adalah pintasan kepada satu lagi. Meaning that, kalau X kosong, dia adalah pintasan Y. Kalau Y yang kosong, dia adalah pintasan X. Okay, kalau X yang kosong, dia pintasan Y. So, pintasan tu dia pintas kat mana? So, dapatlah 2. Okay. Kalau X adalah 5, berapa Y? Kalau X adalah 5, berapa Y? Kalau X, macam cikgu ajar tadi, sekarang ni dia dah bagi X.
X adalah 5. So, lukis sampai dekat kita punya garisan graf. Tapi dia suruh cari Y. So, belok pergi dekat Y. So, Y kita adalah 4. Last sekali adalah kalau Y adalah, sabar, salah ni. Kalau Y adalah 6, berapa kita punya X? Macam tu yang kita ubah. Kalau Y adalah 6, berapa kita punya X? Bagus. Okay, kalau Y adalah 6, okay, kita kena pergi dekat graf garis tu, lepas tu tengok X. Sebab tu yang kita nak tengok. Dapatlah 10. Macam itulah. So, itu adalah cerita untuk interpolasi. So, interpolasi sudah selesai. Jom kita tengok ekstrapolasi. So, senang cerita, interpolasi tu apa yang dah ada dalam graf, kita keluarkan maklumat dia. Ekstrapolasi adalah maklumat tu tak ada. Okey, kejap seminit. Kalaulah X adalah kosong, berapa Y? Jawab dulu yang ni. Ni boleh, ni berdasarkan tadi. Kalau X adalah kosong, berapa Y? Okey. Biasanya soalan yang melibatkan interpolasi ni jumpa mana? 1 ke 2 ke masa lukis graf? Sebenarnya tak masuk. Maksud cikgu tak masuk ni, okey, lupa nak cakap awal-awal tadi. Bab 1 ni lebih kepada asas yang korang akan guna untuk bab-bab lain. Okey, bab 1 adalah benda asas yang korang akan belajar dalam bab lain. Jadi dia tak ada soalan macam nyatakan interpolasi ke apa, tak ada. Biasanya bila dah masuk bab lain korang akan ada graf kan? So nak baca graf kena tahu interpolasi. Macam tu. Okey, jadi poin asas dia adalah bab 1 bukan bab yang dalam exam biasanya sedebu masuk. Okey, adalah untuk awal-awal tapi SPM sebenar biasanya tak ada. Biasanya kita kena tahu. Dia macam ABC. ABC as in kalau nak membaca kena tahu ABC dulu. Macam tu. Okey, so bab 1 ni adalah ABC untuk bab-bab lain dalam fizik. Okey. So, apa tadi? Yes. Kalau X kosong, Y adalah 2. Sekarang, soalan dia adalah, kalau X adalah negatif, kalau X adalah negatif 4, berapa Y? Kalau X adalah negatif 4, berapa Y? Okey, dengar kejap. Apa beza soalan ni dengan soalan tadi adalah, graf dekat sini tak sampai dekat negatif 4 tu. Okey, kalau sampai, kita boleh terus baca. Jadi, itulah ekstrapolasinya. Okey, kita dah ada graf kat sini. Sambungan tu adalah ekstrapolasi. Inilah ekstrapolasinya. We extrapolate the graph untuk dapatkan nilai. Okey, jadi yang pasal kosong dengan 2 tadi tu, ini interpolasi biasa. Tapi untuk dapatkan maklumat satu lagi tu, kita perlu panjangkan graf kan? So, itu yang kita panggil sebagai ekstrapolasi. Macam tu. Okey, jadi poinnya adalah graf dah ada tapi tak cukup. Jadi kita panjangkan, itu adalah ekstrapolasi. Jadi bila X negatif 4, Y adalah kosong. Okey. Alright, sekarang kita try dekat sini. Kalau X adalah kosong, berapa Y? Kalau X adalah kosong, berapa Y? Okey, kalau X adalah kosong, Y adalah 1. Kan? Kalau X adalah negatif 2, berapa Y? Sama je lah. Kan? Okay. So dekat sini, jawapan dia adalah kosong. Kenapa? Sebab ekstrapolasi tu adalah kita ekstrakan graf kita. Tariklah dia sampai sini. Dapatlah. So itu adalah interpolasi dan juga ekstrapolasi. Okey dah. Selesai. Sekarang, kita tengok balik apa yang kita kena belajar sebenarnya. Okay, dalam penyiasatan saintifik berkenaan dengan graf, kita kena belajar interpolasi dengan ekstrapolasi. Senang cerita, baca graf lah. Okay, jadi sekarang bahagian ketiga adalah hubungan.
Okay, relationship. Okay, jom kita tengok dekat sini. Okay. Sekejap Dekat sini, kalau X adalah 4, ini 3, ini, sebab korang dah tahu isi kan? So, cikgu isikanlah kat sini 8 dengan 6. Okay. Kalau dekat sini 4, kat sini 5. Kalau ni 8, ini 7. Okay, cuba korang tengok dekat dalam graf nombor 1. Okay, dalam graf nombor 1, bila nilai X bertambah, apa jadi pada nilai Y? Maksudnya bila X tu bertambah daripada mula-mula dia 4, lepas tu sekarang dia 8, apa jadi pada nilai Y? Nilai Y bertambah sekali ke ataupun nilai Y berkurang pula? Apabila X bertambah, apa jadi pada nilai Y? Faham tak cara nak baca dia? Maksud cikgu, tengok mula-mula X 4. Okay, dekat sini. Lepas tu X 8. Dekat sini. Daripada 4 ke 8, maksudnya X dia bertambah lah. Okay, dekat sini Y dia adalah 3. Lepas tu Y dia adalah 6. Jadi X bertambah, apa jadi pada Y? Sebab dia daripada 3, sekarang dia jadi 6. So Y apa? Bertambah ke berkurang? Okay, faham tak? Beza dia. Sebab tadi cikgu tengok ramai yang jawab berkurang kan? Nampak Okay, dia adalah bertambah juga. So bila X bertambah, Y akan bertambah juga. Okay, jadi sekarang ni, cuba tengok graf nombor 2. Bila nilai X bertambah, nilai Y, apa jadi pada nilai Y? Bila nilai X bertambah, apa jadi kepada nilai Y? Adakah Y pun bertambah ataupun Y pun berkurang ataupun macam mana? Okay, kalau tak faham, cara baca dia adalah nilai X mula-mula 4. Lepas tu dia menjadi 8. So 4 jadi 8 maksudnya dia bertambah. Tengok nilai Y pula, mula-mula 5. Sekarang dia jadi 7. So maksudnya nilai Y pun bertambah juga. Tapi kalau korang tengok graf 1, X bertambah, Y bertambah. X increase, Y increase. Graf kedua, X increase, Y increase juga. Apa beza diorang? Apa yang membezakan graf nombor 1 dan nombor 2? Sedangkan bila seorang naik juga. When one increase, the other one increase as well. So, apa yang membezakan diorang? Tengok graf nombor 1, dia start daripada kosong kan? So, kalau dia start daripada kosong, nama dia ada nama. Okay. Kalau dia start daripada kosong, kita panggil dia sebagai berkadar terus. Okay. Kalaulah dia start daripada kosong, kita kata dia berkadar terus. Jadi ayatnya adalah Y is directly proportional to X. Ataupun Y berkadar terus dengan X. Jadi bila dia start daripada kosong, straight line, kita panggil dia berkadar terus. Tapi kalau dia straight line juga, tapi tak start daripada kosong, kita panggil Y increases linearly with X. Y meningkat secara linear dengan X. Maksudnya, sama-sama naik. Y naik, X pun naik. Tapi naik dia tu, naik yang straight line. Gitu. Sebab tu perkataan dia adalah Y meningkat secara linear dengan X. Y increases linearly with X. Okay, macam tu. Jadi kalau dia start daripada kosong, berkadar terus Tapi kalau dia tak start daripada kosong, still straight line, dia increase linearly. Okay, graf nombor 3 ni, dia pelik sikit. Kalaulah X nombornya 1, berapa Y? Sewaktu nilai X adalah 1, berapa nilai Y? Baca betul-betul.
Okay, just in case, kebanyakannya macam betul. Tapi kalau ada yang sangkut, tak tahu tapi takut nak cakap, Max sini cikgu bagi tahu. Kalau nilai X1, cari dekat X, cari nombor 1. Tapi dia suruh cari Y kan? So macam mana nak cari Y? Kita tak boleh up terus. Kita kena menegak ke atas. Sampailah jumpa graf. Dia suruh cari Y. Y kat mana? Y kat kiri. Pergilah kiri. Macam tu. So, apabila X adalah 1, Y adalah 8. Okay. Kalau X adalah 4, berapa nilai Y? When X is 4, what is the value of Y? So, kalau X adalah 4, Y adalah 2. Again, macam mana nak baca? X, 4. So, cari X, cari 4. Tapi bukan tu yang dia suruh cari. Dia suruh cari Y. Tapi kita tak boleh main pergi je dekat Y, kan? So, kita tarik dia sampai kena graf. Dah sampai dekat graf, tarik dia pergi Y pula. Dari situ kita tahu, 2. Okay, sekarang. X ni daripada kosong, daripada 1 jadi 4. Maksudnya bertambah. Kan? Cuba bagi tahu dekat cikgu, apa jadi pada Y? Bila X tu bertambah daripada 1, sekarang dia jadi 4. Apa jadi pada nilai Y? Bertambah juga ke atau berkurang? Nilai X daripada 1, dia bertambah menjadi nilai nombor 4. Apakah yang terjadi kepada nilai Y? So, nilai Y, waktu dia X1, Y adalah 8. Tapi bila X tu bertambah jadi 4, Y tiba-tiba berkurang menjadi 2. 8 jadi 2. So, berkurang. So, bila berkurang, terbalik. Jadi, perkataan lain terbalik adalah songsang. Jadi, dalam cerita ni, jawapan kita ataupun hubungan untuk graf ni adalah dia berkadar songsang. Y berkadar, sekejap bahasa Inggeris dulu. Is inversely proportional. So, bila korang nampak perkataan inverse tu, korang tahu dia terbalik. Y berkadar songsang dengan X. Gitu. Okay. So, Y is directly proportional. Kalau yang tadi, kalau sama-sama naik, dia directly proportional. Tapi ni satu naik, satu turun, dia adalah inversely proportional ataupun berkadar songsang. Okay, jadi bentuk ni kena ingat lah. Okay, tadi sebab cikgu nak merujuk kepada soalan kawan kita tadi kan. Benda macam ni masuk dekat mana dalam exam. So, yang bentuk graf, mungkin dia boleh masuk satu markah, satu soalan dekat objektif. Tapi dia boleh juga masuk dekat paper 3, amali. Dia boleh juga masuk dekat kertas 2 untuk bab-bab lain. Okay, jadi again, bab 1 ni adalah asas untuk korang belajar benda lain nanti. Okay, siap. Sekarang, siapa nak screenshot boleh screenshot dulu sebelum cikgu gerak ke seterusnya. Cikgu just nak tunjuk contoh-contoh lain yang possible. Contoh-contoh lain yang mungkin untuk satu graf. Dah Okay. Ni pun screenshot jugalah. Sebenarnya ada je dalam kutas. Bila korang dah dapat nanti, korang dapatlah. Bolehlah tengok. Tapi just in case, manalah tahu nak rujuk sebelum kelas esok. Okay, screenshot dulu. Yang ni cikgu tak cover lah. Okay, by the way, graf yang betul-betul penting adalah yang tadi. Yang ni memang sangat selalu keluar exam. Yang ni keluar juga. Tapi macam ini lagi penting lah. Okay, habis dekat sini. Jadi, setakat ni. Fizik 1 sampai 6. 1 sangat senang, 6 sangat susah. Apa perasaan kita sekarang? 1 sangatlah senang, 6 sangatlah susah. Kat mana kita sekarang? Boleh je berapa-berapa pun. Baru kelas pertama tak start lagi sekolah. Susah pun tak apalah, belajarlah nanti dia jadi senang. Pelan-pelan kayuh anak-anak. Jangan risau. Yang penting buat dan buat dari awal. Dan satu lagi nak bagi tahu ni. Ingat tadi just in case lah kot ada yang tadi terlepas tak dengar cikgu cakap kan. Matematik tolong. Okay, matematik sangat penting. Nampak tak baca graf? Korang belajar dalam matematik kan? So, kalau tak tahu,
Okay, dalam fizik dia akan mencabar lah. Bukan impossible, dia jadi mencabar sikit. Okay, so dalam 2 minggu ni pergilah cari latihan untuk, tak payah, dia tak ada admax pun. Latihan biasa-biasa je, algebra. Okay, anyway, itulah ceritanya. Jadi, habis yang dekat sini. Yang seterusnya ni, kecerunan, cikgu tak nak masuk lagi. Sebab cikgu nak buat untuk esok. Jadi, masa yang kita ada ni, apa kata, kita tengok balik soalan yang tadi kita ada skip sikit-sikit. Yang ni. Okay. Contoh. Okay. Persamaan bagi tekanan cecair adalah seperti berikut. The equation for liquid pressure. Jangan risau pasal formula ni. Nanti ini form 5 punya topik. Okay. Formula ni dalam form 5. Di mana P adalah tekanan. H adalah kedalaman. Rho adalah ketumpatan. Dan G adalah pecutan graviti. Okay. Pressure, depth, density dengan gravitational acceleration. Okay. Dalam semua tu, okay, siapa kuantiti asas? Okay, so dekat sini kuantiti asas yang boleh korang gunakan adalah H. Okay, sahajalah sebenarnya. Kuantiti asas adalah kedalaman. Okay, kuantiti asas dalam ni adalah H sahaja. Okay, seterusnya. Kuantiti terbitan. Okay, kalau dah H kedalaman, yang lain ni semua terbitan lah. Okay. Yang mana skala? Dia minta satu je contoh. Yang mana senang lah. Yang mana skala? Okay. So, sebenarnya banyak. Dalam ni, ada satu je yang bukan skala. Satu je vektor sebenarnya. Okay. So, skala adalah P, H dan juga rho. Vektor adalah G. Okay. Jadi, bagi pelajar yang macam lah, mana pula nak tahu, tak apa. Slow-slow. Okay. Cuma kat sini yang senang cikgu boleh bagi adalah kedalaman lah. Sebab kedalaman dia tak ada arah. Yang penting, berapa dalam. Macam tu. Alright. So, itulah ceritanya dekat sini. So, gravity. Okay. Cuba try soalan B. Soalan ni dia macam cabar sikit. Cuba try. Itu bukan E sebenarnya. Tu rho. Tu bukan E. Ni simbol ni bukan P. Dia macam ni. Tapi cikgu buat sengit sikit ni. Nah. Bukan E. Dia rho. Rho. Macam tu. Okay. Soalan B. Dia mencabar sikit. Tapi cuba try. Cikgu dah letak dah. Tu clue. Okay. P sama dengan H rho G. H kita adalah M. Kan? Rho kita adalah kg bahagi meter. Kuasa 3 kat sini. Nampak? Bila sebaris dia negatif. Tapi kalau tak dia kg per meter cube lah. Okay. Yang ini meter per saat kuasa 2. Jadi matematik lah kat sini. Cuba try. Apa unit akhir dia? Okay, try dulu. Slow-slow. Okay, Aiza betul.
Yang mana hantar dekat public, cikgu tak boleh bagi tahu betul atau salah tau. Sebab nanti orang tengok macam lah, dah tahulah. Nah, macam tu. Jadi, okay, Ryan, betul. Cuma nanti cikgu tunjuk susunan dia macam, kalau dah biasa nanti akan tahulah cara nak susun dengan lebih baik. Tapi betul lah tu. Memang macam tu jawapan dia. Susunan dia lari sikit, tapi betul. Okay, Natasha betul. Nampak kan kepentingan matematik dalam cerita ni. Okay, so Arisa, yang itu dah betul. Cuma masalahnya, awak tak apa perkataan, tak simplify. Macam contoh M, yang mana boleh potong, kena potong dulu. Cuba try. Dia macam kalau ada M, lepas tu kali dengan M, dia mesti M kuasa 2. Kalau bahagi, mesti hilang. Itu, kena simplify dulu. Okay, Iris betul. Syakir betul. Arif betul. Asfar terbalik sikit. Cuba check balik. Dia macam nak betul dah tu, tapi ada benda yang terbalik. Cikgu bagi lagi 1 minit Jangan give up, buat dulu. Yang takut nak hantar ataupun nak tahu betul ke salah, send PM. Okey, Ishraf, betul. Dia. Sekejap dia. Salah dia. Dia macam awak punya darab dengan indeks tu kena tengok balik. Sebab bila atas dengan bawah, contoh kat atas ada M, bawah ada M, kita potong. Bukan darab. Kan? Kita bahagi, bukan darab. Okey, tengok Dekat sini, belah atas, semua kita darab. So, maksudnya KG M kuasa 2 bahagi M kuasa 3 S kuasa 2 kan? Tapi tak bolehlah bagi macam tu sebab atas dengan bawah ada M. So, kita kena potong. So, 2M dekat atas boleh potong dengan kat sini. Okey, ataupun kejap-kejap. Cikgu takut ada yang sangkut dekat indeks. Jom, jom. Tengok. Okey, jap. Kat atas tu adalah KG. Lepas tu ada M. Lepas tu ada M. Yang kat bawah tu ada M kuasa 3 kan? M sajalah nak tunjuk. Jelas sikit. Lepas tu S kuasa 2. So tengok M dengan M ni boleh potong. Jadi tinggal satu je M. Jadi jawapan kita sebenarnya KG per M S kuasa 2. So ada dua cara nak jawab kat sini. Kalau ikut buku teks, dia akan jawab macam ni. KG M ni satu je kan? Tapi dia bahagi. So dia jadi M negatif 1, S negatif 2. Macam tu. Atau ini pun betul juga. Alright. Kalau bahagi, ni dia menunjukkan bahagilah ni. Itulah jawapan dia. Okay, Asfar dah betul. Okay, Fatina tadi yang meter tu. Okay, meter tu sebenarnya M dia satu sahaja. Okay, so bila korang tengok macam ni kan, KG M negatif 1, S negatif 2. Senang tak nak cakap? Like unit dia, senang ke nak cakap kalau macam contoh Pascal 50, dia adalah 50. Dia punya unit 50 kgm negatif 1 S negatif 2. Senang ke susah nak sebut? Susah kan nak sebut? Wow, panjangnya. Kan, panjang nak sebut. Jadi sebenarnya nak cakap, ada je unit yang lebih ringkas. So, untuk tekanan unit special dia adalah PA. Nama panjang Pascal. Okey, jadi instead of contoh, katakanlah tekanan adalah 50. Jadi tak payahlah 50 kg M negatif 1, S negatif 2. Tak payah. Korang boleh je cakap 50 Pascal. Okey. So, hari ni, apa yang korang belajar pada hari ni dan esok jugalah sebenarnya kan, insyaAllah. Benda ni dalam exam, kalau dalam SPM, dia tak keluar sedebuk macam ni. Tapi, apa yang korang belajar penting untuk jawab topik lain. Okey, sebab tu kita kira ni sebagai pengenalan sahaja. Alright, so anyway, itulah dia untuk hari ini. Sabar jap, kita ada quizzes. Satu lagi tips, banyak tips hari ni. Untuk fizik, okey, belajar saja tak cukup, kena buat soalan. Kadang-kadang belajar rasa macam wow, pandainya saya. Tapi bila buat soalan salah. Sebab
Dia ada banyak cara dia boleh tanya. Jadi kita tak boleh hafal sahaja, tak boleh baca buku sahaja. Memang kena buat soalan. Tak percaya tanya senior. Tanya abang, tanya kakak. Tak percaya tanya. Okay? So hari ni apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar kuantiti fizik. Physical quantity kita belajar. Dia adalah kuantiti yang ada magnitude dan unit. Boleh diukur, can be measured. Jenis pecah kepada dua. Kita ada base dan derive. Asas ataupun terbitan. Lepas tu kita belajar tadi ada skala dan vektor. Skala magnitude sahaja. Vektor, magnitude dan arah. Okey, lepas tu kita belajar pasal graf. Kita belajar interpolasi. Dalam graf macam mana nak baca. Lepas tu kita belajar ekstrapolasi. Kalau graf tu tak cukup panjang, kita panjangkan. Lepas tu kita belajar pasal hubungan. Okey, kalau berkadar terus macam mana? Okey, kalau meningkat secara linear macam mana? Kalau berkadar songsang macam mana? Jadi itu yang kita dah belajar pada hari ini. Jadi untuk esok kita akan sambung dengan dua lagi bahagian untuk graf. Okey, iaitu luas dan juga kecerunan. Lepas tu kita akan habiskan masa kita dengan jawab soalan yang kita skip pada hari inilah. Okey. So, soalan terakhir sebelum kita, cikgu bagi link quizzes. 1 sampai 5. 1 tak pasti apa yang berlaku. 5 fizik, jap sabar. Salah. 1 fizik tu senang. 5 fizik tu sangatlah susah. Kat mana kita? Untuk hari pertama belajar fizik, 1 sangatlah senang, 5 sangatlah susah. Kat mana fizik? Untuk korang. Ni tak ada betul salah. Okey. Adam, cikgu nampak Adam 5. Sabar Adam. Tak apa, nanti boleh tengok recording. 4.9 sebab belum 5 kan? Okey dah tu. Okey, siapa-siapa yang masuk lambat tadi, ada kemungkinan besar sangkut. Okey, yang masuk awal pun ada kemungkinan sangkut, apatah lagi yang masuk lambat. Okey, jadi benda ni akan ada recording. So, nanti korang tengoklah recording tu. Sekejap. Ada lagi satu cikgu nak share. Ini adalah link untuk, salah. Sekejap Bahan Fizik SPM. Okey, ini adalah channel Telegram di mana kalau cikgu ada buat apa-apa kelas selepas ni, okey, maksudnya free class ke apa, atau apa-apalah maklumat, soalan, nota, kadang-kadang cikgu akan share di situ. Jadi, cikgu jemput untuk korang pergilah dekat situ, follow supaya dapatlah maklumat tambahan. Okey, ni adalah Telegramnya dan ini adalah dia punya quizzes. Okey, so dah silalah masuk. Jadi, terima kasih semua kerana join pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi esok masa yang sama, link yang sama. Alright, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Masuk quiz Sila masuk quiz untuk jawab quiz. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.